أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Ta'ala yang selayaknya dipuji dan dipuja, dan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan, Rasul yang kita cintai dan Rasul yang kita ikuti segala perintahnya, kerana bagindalah yang akan membawa kita ataupun menunjuki kita ke dalam syurga insya-Allah, ke jalan syurga insya-Allah. Begitu juga selawat dan salam kita kepada junjungan ataupun kepada para sahabat baginda, para isteri baginda, para khulafa ar-rasyidin, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita sekarang ni sedang diuji Allah Ta'ala dengan ujian yang berat, di mana rutin kita telah lari, rutin kita telah berubah, dan mungkin ibadat-ibadat kita pun ataupun cara kita beribadat pun mungkin berubah, dan banyak perkara yang kita hajatkan dan kita nak lakukan mungkin tertahan, tersekat dan terhalang. Tapi Alhamdulillah, dalam keadaan begitu kita masih lagi diberi Allah Ta'ala akan kelapangan pemikiran dan nikmat-nikmat yang tidak terbilang, yang tidak terhingga, yang kita terima sampai hari ini. Kita diberi ujian yang berat ini untuk melihat di kalangan kita, adakah kita bersabar ataupun kita meneruskan ibadat kita kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang norma baru dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan kita mohon Allah Ta'ala angkatkan segera wabak ini dan ujian ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan normal, ataupun mungkin kita akan hidup keadaan begini dan kita teruskan dengan normal baru, dan jangan menghalang kita pula untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuan dan puan, sebelum saya meneruskan pembacaan kitab Tanhul Ghafil ini, saya nak memperingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan akan suatu peringatan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad yang menjelaskan tentang hati. Dia kata arba'atun min zulmatil qalb. Ada 4 perkara menurut Imam An-Nawawi yang disebutkan dalam hadis oleh Abdullah bin Mas'ud yang berkata arba'atun min zulmatil qalb. Ada 4 perkara yang membuatkan seorang itu gelap hati. Apa makna gelap hati? Maknanya hati kita ni hati kita ni tidak lagi ceria kepada jalan Allah, kepada agama Allah. Gelap tu maknanya bukanlah gelap hati maknanya hitam jadi hitam, itu maknanya sakit hati atau hati berpenyakit. Tapi di sini ialah dari segi qalb, hati nurani kita menjadi gelap, menjadi suram, menjadi tidak seronok,
menjadi makin jauh daripada agama Allah. Pertama, kerana apa? Pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Pertama, disebabkan oleh perut kita yang sentiasa kenyang dengan perkara-perkara yang kita tak ambil tahu pun halal atau haramnya, syubhat atau sebagainya. Jadi perkara pertama ialah jaga perut. Nak jaga hati ni, pertama ialah jaga perut, supaya kita tidak terlalu sendat sangat perut kita ni. Kerana kalau banyak sangat kita makan, sendat sangat, banyak malaslah kita beribadat. Man kathura ta'amuhu kathura naumuhu. Bila banyak makan, banyaklah tidurnya. Wa man kathura naumuhu kathura kaslanuhu. Dan apabila banyak tidur, maka malaslah kita. Orang banyak tidur macam mana? Dah habis masa kat tidur. Dan kalau tidur ni kan, dia makin letih, makin tak bermain, dah lebih tidur. Begitulah malas. Bila malas, kuranglah aktiviti kita, kuranglah ibadat kita, kuranglah pemikiran kita, benaklah pemikiran dan sebagainya. Oleh sebab itu, pertama, gelap hati ni ialah perutnya, jaga perut. Yang kedua, wa suhbatul zalimin. Yang kedua ialah kerana berkawan dengan orang-orang yang zalim, berkawan dengan orang-orang yang tak baik, berkawan dengan orang jahat, berkawan dengan geng-geng yang tak nak kepada Islam, tak nak kepada agama, tak suka kepada agama, tak suka kepada orang alim, tak suka kepada kebajikan, suka berpoya-poya, suka ke sana kemari, tahapa dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa nusyanud dzunubil madiyah. Yang menjadi gelap hati kita ni, ketiga ialah lupa akan dosa-dosa yang lalu. Ini kita lupa. Kita lupa kepada dosa-dosa kita yang lalu. Sepatutnya dosa-dosa kita ni kita kena ingat, kerana kita nak bertaubat. Dan bertaubat ni, ulama mengatakan kena very specific. Nak bertaubat apa? Kena very specific. Bertaubat, aku dah bertaubat. Taubat apa? Kita dengan Allah Ta'ala, kita kena sebut, aku banyak dosa ya Allah, semayang aku kurang sempurna lagi ya Allah, terimalah puasaku ya Allah, kurus ke puasa aku dengan perkara yang aku lakukan ini, mengecilkan pahala, dan mintalah engkau jangan kurangi pahala-pahala puasa aku. Very specific. Oleh sebab itu, kalau kita lupa akan dosa-dosa kita yang lalu, maka bertambah gelaplah hati kita. Yang ketiga, yang keempat, tulil amal. Apa tulil amal? Panjang angan-angan. Ulama kata ada orang tua-tua ni pun dia dua perkara dia muda. Orang tua-tua, orang dah pencen ke, orang macam saya ni ke, orang dah tua-tua, orang dah lanjut senior citizen, yang dah beratus tahun, dua ni dia muda. Dalam dua perkara ni dia muda, dia tak tua. Kau tengok rupa dia tu tua, tengok mata pun dah kapur, telinga pun dah tak dengar, hidung pun tak berapa nak bau dah, mulut pun bakal tak rasa dah. Tapi dalam dua hal ni dia akan sentiasa muda. Pertama, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini rasa muda, selalu rasa nak. Masa zaman muda-muda dulu, ada orang dah pencen, main motor besar, tinggal ibadat, pencen, main. Yalah, taklah salah main motor besar tu, tapi kalau dah kelain jadinya, cinta kepada dunia. Yang kedua, yang mereka muda, ialah
berkenaan dengan panjang angan-angan. Tak ingat ke kubur, tak tahu bila nak mati, kata Daud, macam-macam. Rancangan macam-macam. Rancangan macam-macam. Tulil amal. Inilah. Dan ini akan menggelapkan hati. Dan ditambah pula dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali dalam bab hati ini. Dia kata tanda hati kita sudah mula hitam, sudah mula gelap, sudah mula tidak bermaya. Pertama, apabila kita buat dosa, kita tak rasa bersalah. Pertama, Al-Ghazali kata, kalau kita buat dosa tu macam biasa saja, tak rasa bersalah, tak rasa bersalah dengan Allah, tak rasa itu dosa, tak rasa itu satu kesalahan, tak rasa menyesal. Jadi ini salah satu daripada menunjukkan tanda-tanda kita, hati kita sudah mula hitam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia buat dosa, tak ada apa-apa pun. Aku buat dosa, pergi Mekah tak ada. Orang kata Mekah ni, kalau pergi Mekah ni, kalau dosa kita terus Allah Ta'ala balas. Aku pergi tak ada apa pun. Aku banyak dosa aku buat, maksud aku pergi taubat, aku pergi tak ada apa pun. Selfie lagi, tak ada rasa apa. Menunjukkan tak ada apa. Jadi ini menunjukkan ataupun tanda-tanda hati kita sudah mula hitam. Pertama, bila kita buat dosa, kita tak rasa bersalah. Yang kedua, apabila kita rasa hilang kemanisan beribadat. Maknanya kita ni kalau kita rasa ibadat ni tidak manis, itu maknanya hati kita tidak sesuci yang diperlu, yang sepatutnya. Sepatutnya kita beribadat ni manis. Apabila manis, barulah kita berahi. Apabila kita selalu nak buat, selalu nak tambah. Ada tak kita tengok orang, dia pergi pergi masjid, pergi surau. Orang solat sunat, dia buat sadin, dia tak rasa nak. Orang sembahyang tahiyatul masjid, orang buat sunat-sunat, orang semua, dia pergi surau, tapi dia tak rasa nak beribadat, tak rasa kehilangan pahala si Allah Ta'ala untuk buat tahiyatul masjid, kalau tahiyatul masjid lah, ataupun buat qabliyah, kalau sempat buat qabliyah. Jadi dia tak rasa kemanisan beribadat. Kalau kita makan benda, kalau rasa pahit, kalau rasa payau, kalau rasa tak sedap, tak manis, nak makan lagi tak? Tak ada. Orang makan macam-macam, orang makan, kita oleh kerana kita tak sedap, selera tak ada, kita tinggalkan, kita tak mau. Kalau kita makan pun kerana takut lapar, itu saja. Tapi kemanusiaan, oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Ghazali, orang yang hilang kemanusiaan ibadat ini adalah tanda hati sudah hitam. Memanglah kadang-kadang kita ni pun cakap orang, kita pun kadang-kadang beribadat secara paksa saja, terpaksa, ataupun kita kata macam kena buatlah, wajib. Maknanya nak datang kemanisan tu, memang susah, tapi kurang-kurang pun maknanya kita cuba, insya-Allah, cuba memberahikan diri kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata, hati kita mula jadi hitam ni, ataupun tanda-tanda hati kita jadi hitam ni, apabila kita tak suka
diberi nasihat. Orang bagi nasihat kita tak suka. Orang memperbetulkan kesalahan kita tak suka. Kita rasa terhina, kita rasa tersentuh, kita rasa sensitif apabila orang menegur kita tentang kesilapan kita, orang nasihat kita. Ini di antara. Dan di antaranya lah, orang kita tak suka nasihat ni ialah tak mau mendengar nasihat agama, tazkirah, majlis ilmu. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang sebenarnya kita tak suka pada nasihat lah. Tak suka pada tazkirah, ialah asyik kubur je, asyik dosa pahala je, asyik akhirat saja. Jadi kita rasa remeh, kita rasa tak penting, kita rasa tak perlu. Oleh sebab itu, sebenarnya tazkirah dan sebagainya bagi orang yang beriman, bukan orang yang alim. Bukan bagi orang alim. Orang alim dia kata, saya dah tahu, saya dah faham, saya dah pandai. Tapi kalau orang beriman, itulah dia nasihat yang boleh diterima dan yang baik itu untuk diamalkan dan sebagainya. Oleh sebab itu orang lelaki setiap minggu kita diperingatkan, sekurang-kurangnya kalau pun tak ada majlis-majlis lain, sepatutnya kita ada majlis lain lah. Kena ngaji, kena maknanya kena belajar, kena ada majlis ilmu. Tapi sekurang-kurangnya bagi orang lelaki setiap Jumaat. Bukanlah kata sah tak dengar khutbah tu, tetapi begitu kurang sekali pahalanya kalau kita tidak mendengar khutbah. Cuma ulama tidak menjadikannya rukun kepada solat Jumaat. Tapi memang sebahagian besar daripada faedah solat Jumaat itu ialah khutbahnya. Sehingga dilarang untuk berkata-kata, bercakap, bahkan melarang orang bercakap-cakap pun kita tak boleh buat apa. Mana kita kena betapa kena konsentrate-nya kepada isi kandungan dan memahami khutbah, isi khutbah. Sehingga main batu-batu zaman dulu, ada hadis itu, maknanya main batu-batu depan kita duduk pun tidak boleh, tangan kita bermain-main dengan batu dan sebagainya. Kan zaman dulu, zaman Rasulullah memang bukannya simen, bukannya kapek macam kita sekarang ni, duduk atas batu je, atas anak-anak batu, atas tanah. Jadi main-main batu-batu depan pun dilarang oleh baginda Rasulullah, takut akan lalai pada apa yang peringatkan oleh khatib. Nah, itulah beberapa perkara petikan daripada Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali tentang betapa perlu kita menjaga supaya hati kita ni selalu ceria, selalu berkendakkan kepada agama, suka mendengar dan tidak mati hati kita. Kerana setiap maksiat yang kita akan lakukan, maka akan terbentuklah titik hitam. Titik hitam ke atas hati kita. Bila kita taubat, maka hilanglah titik hitam. Kalau kita tak taubat, maka dia akan bertambah naktatun sauda, satu titik hitam di atas hati kita. Jadi barang Allah Ta'ala jauhkan kita daripada titik-titik tersebut, supaya kita dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar ibadatnya, insyaAllah. Nah, saya menyambung Tamyizul Ghafilin dalam bab amal ma'ruf nahi munkar. Pada kuliah yang lepas saya telah menceritakan tentang beberapa syarat untuk
orang yang nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar ini? Pertama, of course lah, kena berilmu. Tak boleh kita tak tahu apa, nak pergi tegur orang, nak pergi larang orang, nak pergi halau orang daripada buat munkar dan menganjurkan ma'ruf. Kerana orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, apa dia munkar, apa dia ma'ruf pun dia tak tahu. Sekurang-kurangnya kita mesti mengetahui akan sebenarnya itu ma'ruf dan sebenarnya itu munkar, barulah kita boleh mengamalkan ataupun mengamalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, saya ulang sekali ni, ikhlas kerana Allah Ta'ala dan menegakkan agama. Kita nak menganjur ma'ruf, terutama menghalang munkar ini dengan ikhlas, bukan kerana kesombongan kita, bukan kerana kehebatan kita, nak tunjuk hero, nak tunjuk hebat, nak tunjuk pandai, nak tunjuk kita lebih alim, semuanya itu batal belaka dan tidak dapat pahala. Yang dapat pahala ialah mereka yang ikhlas. Apabila ikhlas ditonjolkan dalam amal ma'ruf ini, maka jelaslah perkara itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Maka apa-apa yang diucapkan, yang diucapkan oleh orang si penasihat ini, tentulah lebih berkesan kepada hati orang yang diserukan itu. Yang kedua. Yang ketiga, kerana kasih sayang, bukan kerana kebencian. Kadang-kadang banyak orang melakukan, terutama melarang kemungkaran ini kerana benci, bukan kerana surah agama, bukan dengan kasih sayang, tetapi kerana kebencian, kerana mungkin gangguan terhadap dia. Yalah, memang gangguan lah, tetapi sebenarnya pokok pangkalnya ikhlas dan kasih sayang. Kasih sayang kepada yang dinasihati. Maka kalau dengan kasih sayang, timbullah dengan lunak dan ramah, bukan dengan menggunakan kekerasan dan kekasaran. Sebab Allah Ta'ala telah berpesan kepada Nabi Musa dan Harun supaya berlaku lunak dan ramah terhadap Fir'aun. Mengambil contoh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk pergi kepada Fir'aun, nasihat Fir'aun, berbincang dengan Fir'aun dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Maka wahai Harun dan Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, maka kata kamu berdua, wahai kamu berdua, qawlan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Allah Ta'ala suruh pergi kepada Fir'aun, kepala bagi segala kejahatan, segala kezaliman pun dia suruh pergi dengan layyinan, dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ini akan ingat kepada Allah dan yakhsha, dan takut kepada Allah. Oleh sebab itu ada satu kisah di mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah didatangi oleh pengikutnya ataupun oleh seorang Muslim, bercakap kasar, nasihat Ali ini dengan penuh kasar, dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang kesat. Wahai Ali, kau ni tak tengok ke? Tak tengok ke rakyat kau ni? Tak macam rakyat Sayyidina Umar dulu, penuh dengan fitnah, penuh bahasa-bahasa yang kasar, sebut pada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali menyebutkan kepada dia, wahai saudara, layakkah kau berkasar dengan aku? Tak boleh kau cakap lembut-lembut sikit dengan aku? Tak boleh kau nasihat dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut?
Fir'aun, kepala bagi segala kejahatan, raja bagi segala kezaliman, pun diperintah oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Musa pergi cakap pun lembut. Apakah aku lebih zalim dari Fir'aun sehingga menjadikan kamu bercakap lebih kasar ataupun cakap kasar? Adakah aku ni lebih teruk daripada Fir'aun? Dan kamu ni pula, adakah kamu lebih baik daripada Musa? Sehingga kamu menggunakan bahasa-bahasa yang kesat dan bahasa yang kasar. Kalaulah kamu ni lebih baik daripada Musa, mungkin patutlah. Kalau aku ni lebih teruk daripada Fir'aun, mungkin patutlah. Tapi kalau kamu pun tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan aku pun tidak lebih teruk daripada Fir'aun, maka tuntutan untuk berlemah lembut itu lebih-lebih lagi lah untuk diamalkan. Yang keempat, sabar, iaitulah tenang dalam segala hal. Tenang dan sabar dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita ni bila amal ma'ruf nahi munkar ataupun nahi munkar ini, kita tak sabar. Tegur sekali, ataupun kita cuba nasihat sekali, orang ni masih buat, kita dah mula mengambil tindakan-tindakan yang tak wajar. Sepatutnya kita bersabar dengan melihat orang ni, perubahan dia dan sebagainya. Begitu juga dengan amal ma'ruf. Jadi sabar itu pokok pangkal bagi segala kejayaan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Firman Allah dalam surah Luqman, anjurkanlah kebaikan dan cegahkanlah kemungkaran dan sabarlah terhadap segala penderitaanmu. Of course, memanglah tidak senang untuk seorang itu menganjurkan kemakrufan dan tidak senang bagi seorang itu melarang kemungkaran kalau tanpa sabar. Oleh sebab itu sabar ini merupakan suatu paksi dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, disebutkan juga sebagai syarat yang kelima ialah harus menggunakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dicemuh oleh orang. Nombor 5 ni disebut, maknanya jangan kita larang orang saja, tapi kita bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan perkara-perkara yang tidak layak bagi seorang Muslim. Harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dicemuh orang di atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak termasuk dalam ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu menganjurkan kebaikan pada orang lain tapi melupakan dirimu sendiri? Ada juga jenis macam ni, ya. Jenis orang yang cakap je pandai, dia buat pun tak, cakap tak sempat bikin, larang orang tapi dia buat. Dalam satu riwayat, Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Ra'aitu laylatan usriya bi ila samai rijalan tuqradu shifa'uhum bil maqarid faqultu man ha'ula'i ya Jibril qala khutaba'u ummatika alladhina kanu ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ta'qilun. Ketika malam Isra dan Mi'raj, saya melihat orang-orang yang digantung, ini sebenarnya salah ni, orang yang digunting, bukan digantung bibirnya, disuruh digantung, yang digunting bibirnya dengan gunting. Dan ketika saya tanya pada Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Jawabnya, mereka pemimpin dari umatmu yang menganjurkan orang lain supaya berbuat baik
tapi lupa pada diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab Allah, tetapi mereka tidak memperhatikan dan mengamalkannya. Inilah supaya kita jangan jadi. Dalam satu hadis yang lain, di dalam neraka ada seorang, dalam Isra Mi'raj juga, di mana Rasulullah SAW melihat orang yang tali perutnya berputar-putar seperti kaldai mengisar gandum, berputar-putar dengan tali perutnya. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah ini ya Jibril? Inilah di kalangan umatmu yang melarang orang lain buat, tetapi dia sendiri buat benda-benda yang mungkar tersebut. Mana pandai larang. Oleh sebab itu, untuk lidah kita masin ataupun lidah kita bermanfaat, maknanya tentulah qaul kita ataupun perkara yang kita tegurkan itu sepatutnya kita mengekang diri kita daripada melakukan tersebut, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, kita bernama insya-Allah, kesimpulannya nak ataupun nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar ini mestilah dengan tata tertibnya, bukan dengan hentam kromo. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahawa orang-orang yang para golongan ulama dengan lisannya, dan kalau orang-orang yang orang awam ni, maknanya mereka mestilah berhati-hati, dan sekurang-kurangnya mereka ni kalaupun mereka tidak dapat melaksanakan ini, mereka mestilah mengingkarinya dengan hati. Hendaklah mereka menjauhi dari perkara tersebut dan jangan terus melaksanakannya dengan secara hentam kromo, tanpa ilmu, tanpa ikhlas, tanpa kasih sayang, tanpa sabar dan sebagainya, supaya kita nak, tujuan kita nak menganjurkan ma'ruf yang tak timbul, mungkar pula yang datang. Kita nak mencegah mungkar, tapi mungkar nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang datang. Kita nak hapuskan satu saja, tapi mungkar-mungkar yang pula menyusul. Oleh sebab itu, perkara yang sebenarnya ini ataupun perkara yang sebaiknya ialah mestilah kita mengikut tabaqat ataupun mengikut tahap-tahap yang ada dalam agama kita tentang amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang disebutkan, masing-masing menggunakan kedudukan dan kekuatan dan kekuasaan masing-masing, insya-Allah. Tuan-tuan Allah sekalian, saya ingat kita mesti cakap dulu insya-Allah kan. Dah masuk waktu isyak, jadi saya berhenti setakat ini lah. Apa yang baik itu datang Allah Ta'ala, dan kalau ada sebarang kekurangan itu daripada kita ataupun daripada saya sendiri, dan saya minta ampun dan maaf, dan semoga Allah Ta'ala tidak menghukum kita atas kekurangan tersebut dan mengasihani kita dalam segala apa yang kita lakukan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.